Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersiaran langsung dari Shah Alam Convention Center SACC sempena Pesta Buku Selangor 2020. Hari ni dah masuk, sebenarnya dah hari ketiga kita kat sini, dah berkampung dah 3 hari dah kat sini. Tapi untuk Facebook live session pada hari ni, this is the first lah. Lepas ni akan ada lagi slot live session yang lain. Okay, so kepada orang-orang yang dekat rumah sana, orang Shah Alam, tak kisahlah orang Selangor ke orang mana, datang ke Pesta Buku Selangor 2020. Okay, hari ini, petang ini, session kita adalah berkaitan dengan parenting. Okay, masuklah kepada sesiapa yang bakal menjadi ibu bapa ataupun memang dah lama pun menjadi ibu bapa ataupun dah 3, 4, 5, 6 orang dah ada anak. Tak apa, tak ada masalah sebab hari ini kita ada perkongsian bersama Puan Ros Maria. Di sebelah saya, terima kasih Puan Ros, ataupun lebih dikenali dengan nama lebih dikenali dengan nama Umi Ros. Okay. Tajuk kita hari ini adalah parenting. Say it right. Kenapa say it right? Okey, kita tanya dulu Umi Ros, tapi kita minta Umi Ros untuk perkenalkan diri. Umi Ros. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan semua yang menonton ini? Alhamdulillah. Nama saya Ros Maria binti Muhammad Sahad. Boleh panggil saya Umi Ros lah, senang sebab dalam berurusan dengan saya, dalam training pun semua orang panggil saya Umi Ros. Anak-anak taska tadika saya dulu pun panggil Umi Ros. Jadi dah lekat dah nama tu. So selamat berkenalan hari ini. Alhamdulillah. Okay, itu pengenalan tentang Umi Ros. Umi Ros ni sebenarnya bukan calang-calang, macam-macam cabang ilmu yang dia ada ni. Tapi hari ni kita nak cerita tentang parenting. Okay, saya nak tanya dengan Umi Ros, apa yang dikatakan dengan parenting? Adakah bila kahwin, dapat anak, okay parenting dah? Ataupun sebenarnya lebih mendalam? Macam mana tu, Umi? Okay. Sebenarnya parenting ni adalah ilmu keibubapaan, ilmu keibubapaan. Maksudnya persediaan kita daripada sebelum, semasa sampailah selepas kita dapat anak lah. Jadi bila kita panggil kemahiran keibubapaan, jadi maksudnya ada ilmu-ilmu dia yang perlu kita kuasai supaya kita taklah macam terkapai-kapai kan. Terutamanya ibu bapa muda yang kadang-kadang kahwin umur 18, 19 tahun kan. Jadi sebenarnya hari ni sebenarnya terlalu banyak keistimewaan. Kita boleh tengok dari segi informasi tersebar dengan luas. Buku-buku bacaan tentang parenting macam buku ni pun banyak kita boleh baca. Cumanya kadang-kadang ilmu parenting ni ialah kita nak amal, bukan semua pun yang kita boleh amalkan. Tengok yang sesuai dengan kita lah. Cumanya perlukan satu skill yang mana kita boleh berurusan dengan anak-anak dalam membentuk adab, bukan saja akademik lah. Okay. Maksudnya nampak tu, nombor 1 adab, manners tu penting. Okay, maksudnya sekarang ni Umi nak bagi tahu, sebelum kita merancang tu ada anak tu, kita dah plan, kita dah ada skill untuk parenting, macam mana nak mendidik anak lah. Okey, betul Okey, saya nak tanya dengan Umi, apa sebenarnya yang menyebabkan tercetusnya nak buat buku tentang say it right ni, parenting ni? Adakah sebab Umi nampak situasi ke dalam society kita, cara didikan, mungkin ada yang tak kena, yang sebab tu Umi buat buku ni untuk diperbaiki perkara ni. Okey, baik, terima kasih. Okey, sebenarnya buku Say It Right ni pun sebenarnya dia bukannya lahir buku dulu kemudian Umi buat latihan, tidak jugalah sebenarnya. Sebenarnya minat Umi mendalam sangat tentang pembelajaran, perkembangan bahasa kan, NLP, Neuro Linguistic Programming, dan bagaimana untuk menjadi orang yang lebih positif kan. Umi dulu curious juga kan. Macam mana nak menghadapi suasana, sebab kadang-kadang benda kecil pun kita boleh terjejas kan. Walaupun berurusan dengan anak 3 tahun, 2 tahun, tapi orang kata tahap kita punya stres, tekanan tu bukan main lagi kan. Jadi sebenarnya pengalaman di Taska Tadika dulu pun banyak juga membuatkan Umi memberi inspirasi sebenarnya berurusan dengan ibu bapa. Umi belajar, ibu bapa lain pun belajar juga. Cara kita berhubungan dengan anak kan, walaupun kadang-kadang kita particular, kita nak fokus akademik, kita nak fokus dia punya perkembangan, tapi kita jangan lupa kalau mereka tak ada hubungan jelekit dengan kita, tak suka dengan kita kan, jadi macam dia orang susah
rasa tak diterima kan. betul. Jadi Umi sentiasa mencari dan mencari kan. Dulu pun selalu juga jadi orang kata mak kau hijau. Mak kau hijau. Betul. Selalu tak sabar dengan Betul. anak kan. Anak tak sangkut tuala, kita tertekan kan. Anak tak kemas mainan, kita tertekan. Bayangkan Umi dulu, kat taska pun taska, kat rumah pun macam taska. Sebab anak rapat-rapat. Jadi rupa-rupanya anak-anak kita ni dia kain putih. Ya, betul. Umi mula sedar bukan apa tahu. Cara kita communicate dengan dia menyebabkan benda tu bounce back dekat kita. Ya, betul. Nampak? Jadi Umi susunkan dalam buku Said Right ni kemahiran-kemahiran bagaimana kita memilih orang kata pendekatan yang positif, kita nak elak pendekatan yang tidak positif tersebut supaya pendekatan tersebut boleh kita wariskan adab tu kepada anak kita. Yes, mewariskan adab. Saya memang suka that word saya, mewariskan adab. Sebab kadang-kadang anak-anak ni masa kecil memang dia apa-apa semua mama, umi, ibu. Tapi bila dia dah besar, mama, umi, ibu habis semualah kan. Tapi bila dia dah besar sikit, dia dah pandai, dia tinggal kita sikit-sikit, dia pergi kat kawan. Dia lebih selesa bercerita dengan kawan. Adakah sebenarnya perkara ni pun, isu macam ni juga ada kaitan dengan cara kita mendidik anak dari kecil lagi sebenarnya? Apa pendapat Umi? Dia juga sebenarnya pun bukanlah orang kata jurulatih atau trainer atau speaker yang membicarakan tentang topik parenting ni. Mereka tu macam malaikat lah orang kata kan. Anak dia mesti baik-baik. Tidak juga Umi manusia biasa juga. Anak-anak pun Masya Allah ada ujian. Ingat bila kita buat baik ni ada ujian kan. Ya, betul. Ujian terutama sekali ujian ilmu. Betul. Kan kita banyak pergi kursus, kita banyak baca buku. Masa itulah kita akan diuji ilmu kita tu kan. Tapi sebenarnya sentiasa berusaha walaupun kadang-kadang aksiden juga. Kan? Itu biasa kita manusia. Aksiden juga cara. Tapi sebenarnya apa yang Umi suka sekali, pengalaman Umi beberapa tahun, 5-6 tahun ini mengamalkan skill yang ada dalam buku Said Right ni lah. Sebenarnya kelebihan tu bukannya pada anak saja. Sebenarnya kita sendirilah sebenarnya yang dapat manfaat lebih. Kita tahu bagaimana nak bertenang. Ya, betul. Berhadapan dengan anak yang kadang-kadang melawan. Kadang-kadang anak-anak yang tak macam kita nak. Betul tak? Sebenarnya kita mampu untuk bertenang dengan bimbingan lah sedikit sebanyak yang Umi kongsikan dekat dalam betul, kan. Betul. Kadang-kadang kita rasa kita sendiri pun nak diterima, betul tak? Betul. Tapi bila dengan anak, kenapa kita tak boleh terima anak tu kan? Jadi kadang-kadang Umi sendiri pun kena pass baton jugalah suami isteri kan. Ada seorang tegas, ada seorang yang kena ni sikit, slow sikit kan. Bila sebut suami isteri ni selalunya macam mana? Umi, saya nak tanya. Selalu macam kalau macam saya, mama naik, Abi kena slow sikit. Ke masa Abi naik, mama kena naik sekali ke? Ke macam mana selalunya? Macam mana nak work together as parents? Okay. Apa yang Umi pengalaman jugalah kan. Sebenarnya bila sama-sama naik, apa nak jadi rumah tangga kita? Kan? Apa nak jadi dengan anak-anak kita? Sebab sebenarnya apa-apa pun kena terkawal. Kan tak boleh buat tindakan masa kita marah. Sebab masa kita marah, bayangkan perkataan-perkataan yang akan keluar daripada mulut kita. Yang biasanya perkataan tu kita akan menyesal. Kan? Jadi dengan panduan sedikit sebanyak ni kan, orang kata mampulah juga orang kata sabar kan. Sentiasa ingat bahawa anak-anak adalah tempat Allah kirim rezeki kita. Kan, jadi kita kena sabar, kena hormat dia, muliakan dia kan. Suami pun sama, mak mertua pun sama kan. Jadi kalau rasa macam sakit hati tu sabar. Orang yang sabar Allah bagi rezeki lebih. Sebenarnya Masya Allah, betul. Kita sebenarnya yang lebih dapat manfaat tu. Betul kan? Sebab anak ni bukan kita Ya. punya. Anak ni amanah Allah pada kita. Sebabnya Umi tambah sikit bab sabar ni sebenarnya kita tak boleh nak ajar anak sabar itu ialah ya. Dia sabar is action. Sebenarnya Umi nak share juga dari mana Umi belajar sabar. Apa itu sabar? Sekarang umur dah 40 lebih, 4 series. Sebenarnya Umi banyak belajar. 4 series Umi? Ya, 4 Umur series. muda? Alhamdulillah. Anak sulung dah 18 tahun ni. Alhamdulillah. Umi nak kongsi sangat-sangat bagaimana Umi belajar sabar. Dan sekarang Umi masih ingat segar bugar. Umi dulu kecil-kecil duduk dengan Wan. Wan Umi sangat sabar. Dia tak pernah pun syarah kat Umi sabar tu apa.
tapi sabar dia tunjukkan dalam bentuk action. Kalau kita sibuk dia cakap sabar itu separuh daripada iman. Apa yang dikatakan iman tu anak-anak ada yang tak faham Ada kan? ada yang belum mencapai Belum tahap lagi. kefahaman dia tu. Tapi Umi belajar daripada Wan Umi. Wan Umi sangat taat. Arwah Atuk Umi dulu malam-malam kejut kan, suruh buat air, dia nak tengok bola kan. Arwah Wan Umi memang tip top dia punya sabar. Dia tak pernah membantah. Apa-apa 3 pagi pun dia bangun. Dan Umi belajar sabar juga daripada Mak Umi. Dan sekarang Umi memang itulah Umi punya inspirasi. Mak Umi tak pernah pun syarah sabar tu apa. Kan? Cuma itu yang Umi suka titipkan dekat dalam ni. Semua dalam ni adalah skill-skill yang tuan-tuan dan puan-puan lepas keluar training ke, lepas baca ke, boleh amal terus. Boleh amalkan. InsyaAllah. InsyaAllah dengan izin Allah lah. Dengan izin Allah juga. Okay. Jadi Umi boleh cerita sikit, boleh buka sikit. Okey, tajuk buku ni adalah A Must Have Parenting Skills, Say It Right Influence. Jadi maksudnya saya kira daripada tajuk ni mesti dia mengajar banyak perkataan-perkataan yang positif lah untuk kita berkomunikasi dengan anak. Betul tak Umi? Betul. Sebenarnya pun Umi banyak juga buat research tentang bacaan-bacaan. Umi memang minat bacaan-bacaan bagaimana sebenarnya yang mempengaruhi orang untuk berubah. Rupanya banyak kajian yang berkaitan bahawa bahasa kita ni ada kesan pada tingkah laku. Cuba bagi contoh satu ni. Cara berfikir boleh ada kesan pada tingkah laku. Okey, contoh dia. Dalam ni ada 6 teknik bagaimana nak dorong anak untuk tingkah laku positif. Contoh kita nak dorong anak solat, kita suruh dia ni. Manusia ni dia perkataan ada 2. Satu energinya positif, satu energinya negatif. Jadi tanya diri kita, mana mungkin kita dapat hasil yang positif dengan cara yang tidak positif? Kan? Jadi maksudnya kalau kita mahu respon yang positif, kita dulu kena cetuskan. Okey, contoh Umi bagi. Yang pertama, bila kita nak dorong anak, kita perlu fokus pada situasi yang nak diubah. Okey? Situasi yang nak diubah. Elakkan menyerang peribadi anak. Menyerang peribadi. Macam mana contoh, tu? Contoh kita suruh anak basuh pinggan. Kakak, basuh pinggan tu. Okey dah, yang tu kita fokus situasi pinggan perlu dibasuh. Pemalas betul. Itu kita tembak peribadi. Okey, itu dah start attack peribadi lah. Itu dah start attack peribadi. Okey, anak kita kata, Umi tolong tunjuk tak anak buat kerja sekolah. Lepas tu anak datang, mai sini Umi tunjukkan. Dah betul dah. Tapi tiba-tiba itu pun tak tahu. Nampak tak? Kadang-kadang kita tak perasan tau. Kita tak perasan perkara tersebut. Kita kata, kita nak anak kita kemas rumah kan. Kita just fokus kemas rumah. Sudah cukup. Tak nak ada eko. Sebab kadang-kadang masyarakat kita suka ada eko. Pemalas betul, itu pun tak tahu, itu pun tak boleh fikir ke? Kan? Itu that kind of thing yang kita tak nak. Kadang-kadang anak ni bila dia dengar arahan tu dia okey. Dia dah okey dah, tiba-tiba alamak ada eko pula. Malas nak buat. Macam teruk sangat pula saya ni kan. Okey. Lepas tu kadang-kadang ada juga parents yang macam kalau nak suruh anak tu, suruh pergi buat tu, pergi buat ni. Pada saya perkataan minta tolong tu penting. Okey, kita ada tengok ada soalan. Sebelum praktik dengan anak, kena praktik dengan pasangan. Apa pendapat Umi Ros? Of course. Sebenarnya dekat dalam buku ni, skillnya adalah skill komunikasi general. Asalkan kita berkomunikasi dengan manusia. Cuma buku ni Umi channelkan lah, zoom in kan kepada anak lah. Sama macam pasangan kita juga kan. Suami kita cakap, yang bulan ni abang nak pakai duit banyak, awak jangan boros-boros. Suami kita pesan kan. Dengan suami kita kata, yang bulan ni abang nak pakai duit banyak, awak jimat-jimat ya. So which one yang kita rasa lebih harmoni? Nampak tak? Jimat? Betul? Jimat. Beza antara perkataan jimat dengan boros tu. Walaupun sama je kalau ikutkan situasinya kan. Sebab apa? Boros energinya adalah negatif. Jimat-jimat energinya adalah positif. Dan insya-Allah respon positif akan sampai kat kita juga. Begitulah. Okey. Betul. Jadi saya nak tanya Umi, apa kelainan buku ni daripada buku, maybe kita ada banyak buku parenting, tapi maybe ada kelainan sebenarnya buku Umi ni, bukan maybe lah, mesti ada kelainan. Cuba Umi buka sikit. Okey, yang terbaru sebenarnya ni edisi keempat. Dah keempat. Alhamdulillah. Umi upgrade. Edisi pertama ada 3 je modul. Edisi keempat sudah pun 7 modul. Alhamdulillah. Okey, modul pertama ni memang kita yang pertama memang kita fokus tentang clash of generation sebenarnya. Nampak ni. Tajuk dia
pertembungan antara generasi. Okay, apa maksudnya tu? Maksud dia apa? Atuk, mak dengan ayah sekarang dengan anak-anak gen sekarang. Kan? Kalau dulu-dulu atuk Wan dulu memang fokus adab kan. Kalau kita dulu kan cucu kan cakap tok lalu tunduk kan. Betul. Budak-budak sekarang ni lepak lu tok. Relax lu. Relax lu. Malah masih muda. Padahal pada dia benda tu biasa. Tapi pada atuk dia, mak kau tak ajar ke kan? Jadi aku dulu tak macam ni. mak ayah kau dulu macam tu lah ayat dia kan. Betul. Tapi pertembungan ni maksudnya kita nak harmonikan. Kita hidup zaman ini. Jadi ibu bapa pun kena sesuaikan dengan pendekatan zaman ini. Walaupun orang kata falsafah pendidikan tu tetap tidak berubah. Cuma kita ubah ikut zaman. Adab tetap adab lah. Yes, betul. Adab tetap adab. Kemudian kita present dalam bentuk begini tuan-tuan dan perempuan. Betul. Sebenarnya asalnya Umi nak buat skrip aja. Tapi macam tak menarik sangat. Tapi bila ada gambar, Umi boleh letak emosi. Itu sebenarnya tujuan dia. Jadi kita skripkan macam mana orang kata the do and don'ts ataupun ada yang ni yang biasa kita buat, apa kesan dia dan kita cadangkan yang positif apa kesan dia kan. Macam tadilah contohnya instead of guna boros kita guna jimat-jimat kan. Instead of tengok jalan jam yang buat kita tension, kita bagi tahu meriahnya jalan ni. Meriah. Ramai orang kat Malaysia kan. Betul macam instead of kita kata anak pemalas, label anak pemalas, lebih baik kita cakap kat dia, abang kena naikkan sikit rajin. Nampak kan, walaupun lebih positif. Betul. Nampak macam sama kan. Betul. Lagi satu saya suka sebab bila dia ada komik ni, dia bukan parents je baca. Kadang-kadang bila anak belek-belek kat ada kartun, sudahnya dia pun baca sekali. Kan? Buku ni sangat bahaya untuk anak-anak. Sebab apa? Takut dia buat colouring book. Betul, colouring bagus lagi. Anak-anak kata, Umi tengok baca buku ni. Tak boleh tau cakap macam ni. Dia kata salah apa Umi cakap tadi. Sudah. Jadi dia kata Umi kena cakap macam ni, elok-elok dia kata kan. Jadi simple sangat. Kawan saya beli buku ni daripada KL sampai ke Kelantan pun dah habis dah baca. Alhamdulillah. Sebab saya suka present yang santai-santai. Yes, betul. Yang kita boleh amal terus kan. Itulah dia. Okey. Nak tanya lagi berkaitan dengan buku, tapi ada juga kita punya viewers tanya dari Non Cempawan Mat Abu, harga buku berapa? Okey. Sempena dengan pesta buku ni dan juga sempena daripada Convention Malaysia Positif 2020 yang berlangsung hari ni dengan besok. Dan alhamdulillah Umi pun salah seorang one of dia punya speaker yang pertama tadi. Jadi harga buku ni RM55. Tapi sebenarnya selepas ataupun sempena convention ni kita bagi harga RM30 saja. Masih boleh dapatkan di booth kami Jendela Informasi N11 hingga N15. N11 hingga N15. Jangan lupa dapatkan. Kita lama tahu kat sini sampai 8 Mac. Tak ada masalah, sepatutnya boleh datang beli. Okey. So saya nak tanya lagi. Okey. Apa nasihat Umi kepada young parents terutamanya? Young parents ni kadang-kadang saya sebut secara general lah. Sebab ada orang kata darah muda cepat panas. Jadi kepada young parents ni, macam mana, apa sepatutnya persediaan sebelum bercadang untuk ada anak? Okey, sebenarnya Umi bersyukur juga. Sebenarnya awal penglibatan kerjaya Umi dengan pendidikan awal kanak-kanak, termasuklah sebagai jurulatih permata, dia begini sebenarnya. Umur anak-anak kita lahir sampai 6 tahun, masa tu umur kita pun muda. Betul tak? Umur kita pun muda. Orang panggil dia golden age. Golden age. Kita panggil golden age sebab 6 tahun ke bawah dia can pick up 6 language satu masa. Sebenarnya dia boleh. Dia boleh faham. Okey, betul. Language dari segi capability dan availability dia punya mind sebenarnya. Jadi bila kita terlepas fasa tu, dia kena belajar macam orang dewasa balik lah. Jadi untuk yang muda-muda memang perlu belajar. Ini nasihat saya pada diri saya sendiri. Kadang-kadang kita boleh belajar melalui pengalaman orang lain juga. Kesilapan orang dulu-dulu jangan buat. Macam tu kan. Jadi banyakkan pembacaan. Tengok setiap age anak. Bayangkan 3 tahun anak kita sebenarnya they are able to menggunakan 1,200 patah perkataan dengan betul.
bukan membaca ya, bukan membaca 1200 patah perkataan, menggunakan mempraktikkan. ya bahasa dengan betul. Contohnya macam matahari tumbuh dia kata. Jadi penggunaan bahasa yang betul ialah matahari terbit. Itu yang kita perlu concern rather than nak cepat-cepat sangat anak membaca kan. So membaca ni mudah je sebenarnya. Cuma follow dia punya cara. Jangan skip dia punya proses kan. Okey. Dan 6 tahun ke bawah sebenarnya adalah waktu terbaik kita ajar adab. Dia cepat betul. dapat. Dia Waktu cepat itulah dapat. dia nak serap tu laju dia punya Betul. ni. That's why di taska, di tadika sangat mudah sebenarnya kan. Bila makan boleh makan sekali, boleh tidur sekali serentak pula tu kan. betul, Jadi betul. sebenarnya lebih mudah kita ni. Tapi dengan cara sebenarnya tuntut ilmu. Betul. Katakan tuntut ilmu. Sebab kita nak upgrade diri, tuntut ilmu. Banyakkan pembacaan. Buku-buku pun sebenarnya hidayah untuk kita. Ya, betul. Betul. Buku, informasi semuanya hidayah untuk kita. Jadi tinggal lagi taufik tu adalah orang kata kita buat tu betul ke tak betul. Kan. Cuma jangan ada istilah lantaklah parenting ni aku ada cara aku sendiri, suka hati aku lah. Betul. Ada setengah kan? orang macam aku ada cara aku lah. Kau nak buat cara kau suka tinggal. Ada setengah parents yang macam tu. Betul. Saya setuju dengan perkara tersebut. Pelbagai cara tidak Pelbagai ada cara. masalah. Ya, betul. Tapi asasnya tu. Asas ilmunya tu. Asas orang kata tahu perkembangan anak tahap-tahap dia bagaimana. Sebab kita kena faham baby tu mula-mula develop bukannya language dulu. Kan? Yang kita nak cepat-cepat sangat ajar ABC, betul tak? Yang mula-mula dia develop adalah emosi dulu. Emosi. Okay. Bonding dulu kan. Okey. Jadi untuk yang muda-muda ni banyakkan pembelajaran, banyak dah buku-buku kan. Banyak dah seminar-seminar tentang parenting. Dan yang paling biasanya saya pesan diri saya sendiri ialah banyakkan bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Kita minta tolong dengan Allah, bagi petunjuk. Kita nak jadi ibu bapa yang bukan di sini saja, supaya anak kita pun boleh mewarisi perkara-perkara yang baik. Ya, betul. Apa yang saya dapat, satunya memanglah kita kena sabar. Dua, kita kena buat baru anak ikut. Kalau kita pun tak buat macam mana? Okey, kita ada soalan lagi. Macam mana kalau pasangan tak bagi kerja sama? Okey, sebenarnya apa yang menyebabkan kita ada mutual understanding? Sama juga, ilmu juga. Saling ingat, mengingati. So yang paling penting kita amal dulu. Ya, betul. Bila dapat ilmu, kita arahkan pada diri kita dulu. Okey, sebab yelah kita banyak, katalah kalaupun kita banyak membaca buku parenting, tapi kita tak buat, kita tak praktikkan pun. Sudahnya anak tu nanti tak nampak juga sebenarnya apa. Kadang-kadang ada juga parents yang bergaduh depan anak ke apa, benda tu pun tak elok jugalah kan nanti, sebab akan efek juga pada anak. Okey. Dan saya nak tanya juga dengan Umi, sesuai tak buku ni kalau untuk kita buat didikan untuk anak-anak remaja? Okey. Sebenarnya buku ni dia memanglah tentang anak-anak kecil ni kan. Anak-anak kecil yang anak di peringkat sekolah. Sebenarnya kalau kita tengok remaja sekarang pun sangat merisaukan bahasa mereka berurusan. Betul. Kadang-kadang saya dengar pun macam kenapa lah kau bahasa macam ni kan. Maksudnya bahasa mereka tu, kadang-kadang bahasa tu memang membawa adab sebenarnya. Jadi kita tak boleh salahkan mereka juga. Mungkin mereka tak tahu cara. Kadang-kadang tengok anak-anak yang duduk asrama, remaja-remaja duduk asrama, kadang tak reti cara nak tegur kawan. Banyak serangan terhadap peribadi, walaupun yang dia nak cakap tu benda betul. Betul. Tapi bila buat serangan peribadi, dia orang tak boleh terima kan. Jadi sebenarnya sebenarnya skill yang sama, skill komunikasi yang sama, yang positif ini juga boleh kita latih pada anak-anak yang remaja. Sebab mereka dah besar, mereka dah boleh fikir macam kita lah juga. Dulu memang kita buat salah kan. Tapi bila dapat ilmu, tanggungjawab kita amalkan. Perbaiki diri kita sendiri. Okey. Kita pun dah nak sampai ke hujung. Jadi konklusi daripada Umi sendiri. Konklusi daripada Umi, dan saya bagi lagi sekali untuk Umi promotekan lagi buku. Sebut lagi bos nombor berapa harga buku. Okey. Sebenarnya dia tak ada yang begitu besar yang Umi harapkan. Sebenarnya Umi harap Umi sampaikan ini dalam training ke apa ke,
Umi lah yang paling banyak dapat manfaat tu. Semua kita sharing untuk kita amalkan sama-sama supaya rakyat kita ni, Malaysia ni menuju ke arah orang kata amalan-amalan yang sangat positif. Boleh pergi ke booth N11 sampai N15 di jendela informasi, boleh dapatkan di sana. Sepanjang pesta buku ni boleh dapatkan harga ni harganya RM30 sahaja RM30 untuk pesta buku ni sahaja. Kalau dekat luar RM55. Jadi jangan lupa datang ke Pesta Buku Selangor. Suka untuk saya ingatkan, sebenarnya apa yang kita bincangkan ni, kita tak ada sengaja nak mengaibkan orang ke apa. Minta maaf sangat-sangat jika ada tersalah bahasa. Dan teruskan bersama dengan FB Live Session. Kita ada next live session pada jam 3 petang dan 6 petang. Ada ramai artis menarik setiap hari pada pukul 6 petang. Petang ni intim dan esok adalah Akasha Mardiana. Okay. Kita ada banyak lagi. Ada Abang Maraja Lawa, ada Sisi Iman dan ramai lagi. Jangan lupa datang ke Pesta Buku Selangor 2020 di Shah Alam Convention Center. Terima kasih lagi sekali Umi Ros di atas perkongsian. InsyaAllah kita akan jumpa sebentar lagi jam 3. Assalamualaikum.